Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan hari ini Hafizi 17 September, sehari selepas kita menyambut sambutan Hari Malaysia ke-57. Dan kalau kita ingat balik ataupun imbas kembali pada 1963 itu, bagaimana sebenarnya rasa sehari selepas Malaysia bergabung, Sabah, Sarawak dan Singapura ketika itu kan? Betul, dan penggabungan September antara negeri-negeri dan juga wilayah di Sabah dan juga Sarawak memasuki dalam Malaysia. Begitu juga dengan Singapura, semestinya penyatuan antara semua rakyat ini satu kebanggaan untuk kita semua yang kita patut raikan. Jadi hasil kesepakatan penyatuan antara negeri-negeri ini, kita rasa adanya dari segi kita sifat kekitaan kita itu untuk kita sama-sama membangunkan nama Malaysia dan sebagainya. Dan rasanya setiap tahun pun kita akan berusaha untuk mengenali keunikan Malaysia itu sendiri, dan kita sebagai pihak media pun sendiri akan cuba merungkai ataupun mencari berita-berita yang menarik mengenai keunikan atau identiti Malaysia itu. Tapi kita nak beralih kepada apa yang dipesan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahukan sepenuhnya Hari Malaysia ini semua rakyat Malaysia untuk menghayati dan menghayati dengan mendalam makna Hari Malaysia itu. Dan beliau berkata sempena Hari Istimewa ini seluruh rakyat dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak perlu membulatkan tekad dan memperkukuhkan azam serta semangat perpaduan untuk menjadi bangsa yang berjaya. Dan kalau kita lihat juga sambutan Hari Malaysia telah diadakan di Sibu, Sarawak kan. Dan kalau buat julung kalinya ia menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan, dan penduduk bumi Kenyalang di sana kali kedua berturut-turut Sarawak itu sebenarnya menjadi telah dipilih untuk menjadi tuan rumah acara penuh bersejarah ini selepas Kuching pada tahun lepas. Hafizi. Dan kebiasaannya venue untuk Hari Kebangsaan kebiasaannya akan dibuat di Semenanjung Tanah Air. Tapi kalau kita melihat kepada penubuhan Hari Malaysia, iaitu Hari Malaysia pada 16 September, akan bergilir antara Sabah dan juga Sarawak. Dan kali ini kita menyaksikan Sarawak telah pun dipilih, Gigi katakan tadi, telah dipilih sebagai tuan rumah untuk kali kedua berturut-turut. Bagi tahun depan kita tak tahu di mana venue seterusnya. Dan itu antara perkembangan ataupun pesanan daripada Perdana Menteri ketika dalam upacara ataupun dalam majlis sambutan Hari Malaysia ke-57 di Bandar Sibu, Sarawak semalam, iaitu beliau menyatakan mengenai menghayati Hari Malaysia, mempunyai semangat kekitaan. Kita adalah one Malaysian sebenarnya. Dan kalau kita nak ceritakan balik mengenai sambutan, ia diadakan di Stadium Tertutup Sibu, dihadiri oleh Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, dan turut mengekalkan SOP, prosedur operasi standard pematuhannya itu dalam kita nak mengekang penularan COVID-19. Dan sambutan kali ini kita diadakan secara tertutup dan jumlah tetamu juga telah dihadkan kepada 500 orang. Dan antaranya ada juga acara pantun bersahut melibatkan artis terkemuka Dayang Nur Faizah dan Hail Husaini, dan tidak ketinggalan tayangan video penghargaan rakyat atas pembentukan Malaysia. Itu antara intipati pada sambutan Hari Malaysia semalam yang berlangsung di Sibu. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat sambutan Hari Malaysia ini ataupun Hari Bersejarah ini telah membawa satu lagi cerita baru, iaitu intipati dalam satu ucapan Perdana Menteri yang mahukan bahawa menubuhkan satu majlis khas, iaitu kerajaan komited memastikan hak Sabah Sarawak dipelihara. Dan kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Pakatan Nasional akan terus komited memastikan hak-hak bagi Sabah dan Sarawak seperti yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63 akan terpelihara. Beliau berkata di peringkat awal pembentukan Kabinet PN, beliau mewujudkan satu portfolio khusus mengenai hal ehwal Sabah dan Sarawak di Jabatan Perdana Menteri. Dan itu juga dapat diterjemahkan melalui mesyuarat Jemaah Menteri pada 9 September, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang telah pun bersetuju untuk menubuhkan majlis khas mengenai MA 63 yang akan dipengerusikan oleh beliau sendiri sebagai Perdana Menteri. Dan majlis khas ini akan turut dianggotai oleh Ketua Menteri Sarawak, Ketua Menteri Sabah, Menteri-Menteri Persekutuan dan ahli lain yang akan dilantik mengikut kesesuaian. Dan itu antara perkembangan yang menarik. Dan kalau kita nak lihat kepada perkembangan ataupun muka hadapan akhbar-akhbar tempatan, bagi muka hadapan berita harian kita dapat saksikan
juga apa menceritakan yang perkara di-highlightkan yang mengenai sama. itu. Majlis Khas Rongkai isu Sabah dan Sarawak, kita dapat saksikan ini satu penegasan daripada paper harian mengenai usaha yang dijalankan oleh kerajaan PN dalam memelihara hak penduduk Sabah dan juga Sarawak. Seterusnya adalah mengenai New Straits Times. New Straits Times pun juga menyatakan satu perkara yang sama, tapi ini kepada Sayangi Sabah, iaitu Gabungan Rakyat Sabah Manifesto. Kita akan sentuh mengenai perkara ini selepas ini. Tetapi dalam masa yang sama, dalam majlis sambutan Hari Malaysia itu, hadir juga Ketua Menteri Sabah, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, yang menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana berjaya menyelesaikan beberapa tuntutan Sarawak dan Sabah. Dan kalau kita lihat berita ini, jelasnya kedua-dua negeri itu hanya mahukan hak-hak yang hilang dikembalikan kepada mereka, dan katanya Sarawak dan Sabah pastinya hanya mahukan kuasa-kuasa yang terhakis secara sengaja atau tidak sengaja dikembalikan, itu saja, nothing more and nothing less, kata dia. Dan katanya setakat ini beberapa perkara telah berjaya diselesaikan, termasuk obligasi kewangan persekutuan di bawah senarai bersama diangkat dan juga dibincangkan di dalam Majlis Kewangan Negara. Dan selain itu, perkara lain yang berjaya diselesaikan adalah semakan semula pemberian khas kewangan kepada negeri, royalti minyak dan juga pembayaran tunai petroleum dan perkara berkaitan minyak dan juga gas. Begitu juga dengan kuasa pembekalan gas juga sudah diberi kepada negeri Sarawak, pemantapan kolaborasi antara Kerja Raya Persekutuan dan juga negeri, dan juga memberi kuasa kepada negeri untuk membuat peraturan-peraturan tenaga buruh di bawah ordinan buruh. Dan itu banyak perkara sebenarnya telah pun tercapai dari segi tuntutan-tuntutan mereka, dan juga mungkin ini adalah hak pembelaan bagi negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan ini telah pun dijelaskan oleh Ketua Menteri Sarawak sendiri melihat kepada apa tuntutan yang telah pun berjaya diselesaikan oleh kerajaan. Dalam masa yang sama, ada lagi satu yang diterangkan ataupun dijelaskan oleh Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, yang mengatakan bahawa Sarawak akan mengejar aspirasi menjadi negeri paling maju menjelang 2030. Katanya biarpun Sarawak belum mampu mengejar pembangunan seperti di Semenanjung, namun kerajaan pimpinannya terus optimis merealisasikan hasrat tersebut. 2030 maksudnya, Hafizi, 10 tahun dari sekarang. Betul. Dan kita harapkan pembangunan bukan saja di Sarawak, di Sabah sama tahapnya dengan pembangunan di Semenanjung. Dan kalau kita lihat, tak payah tunggu 10 tahun lagi, ia Betul. perlu direalisasikan segera yang mungkin. Dan mungkin kalau kita lihat kepada progres yang mungkin sudah ada, kita nampak dari segi jaringan pengangkutan yang sudah ada, dari segi Pen Borneo dan sebagainya, tanpa tol difahamkan ya. Kalau kita lihat kepada jaringan perhubungan antara memendekkan perjalanan daripada Sarawak dan juga Sabah, dan itu melihat kepada antara perkembangan dan juga kemajuan ataupun pembangunan yang telah pun dibawakan kepada negeri-negeri ini. Dan kita menantikan 2030 nanti bagaimana agaknya pembangunan yang akan dibawa dalam masa kita mengejarkan 2030 ini, yang akan dibawa ke Sabah dan juga Sarawak. Dan dalam masa yang sama, kita ingin membawakan perkembangan mengenai PRN di Sabah. Ya, betul. Kalau kita cakap pasal Sarawak, tak lengkap kalau kita tak cakap pasal PRN. Betul. Sabah. Ini berkenaan dengan Hari Malaysia juga. Kalau kita boleh pujilah penduduk kampung Sim-Sim ni, walaupun tengah sibuk nak PRN tu, tapi mereka mengenepikan hal-hal politik, tetapi tetap menyambut Hari Malaysia dengan meriah. Dalam berita ini mengatakan bahawa walaupun berbeza ideologi politik, lebih lagi dalam kehangatan pilihan raya negeri Sabah, penduduk kampung Sim-Sim disandakan meraihkan Hari Malaysia dalam suasana meriah dan bersatu padu. Lebih manis, mereka turut bekerjasama dalam pertandingan menghias pondok jambatan kampung Sim-Sim yang dianjurkan khas sempena sambutan hari bersejarah itu. Dan kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh salah seorang penduduk kampung dari Jambatan 16, Rafidah Nuar, katanya mereka bertanding mengikut jambatan yang terdapat di kampung itu dalam acara yang memasuki tahun ketiga diadakan. Katanya mereka dibenarkan menghias pondok berkenaan mengikut pelbagai tema dengan syarat menggunakan bahan terpakai seperti botol dan kotak. Sangat menarik.
Dan apa yang dilakukan di Kampung Sim-Sim ni. betul, dan itu melihat kepada perkembangan dari segi perpaduan yang berjaya dibina ataupun masyarakat di sana sebenarnya bersatu padu. Jadi janganlah disebabkan oleh hal politik ini memecah belahkan kita, dan itu satu perkara yang perlu kita contohi seperti mana di kampung itu untuk kita wujudkan kembali ataupun untuk kita perkasakan kembali perpaduan antara semua bangsa dan juga tidak mengira agama dan juga tidak mengira kaum dan sebagainya. Itu melihat kepada isu perpaduan di Sabah, begitu juga dengan PRN dari segi manifesto dan sebagainya. Ini satu perkembangan yang menarik. Manifesto di sana sekarang. Perkembangan yang menarik iaitu USNO janji kahwin kali pertama dapat hadiah RM1,000. Ini satu berita gembira untuk lelaki-lelaki di luar sana. Kenapa lelaki? Dan juga perempuan sebenarnya. Bagi mereka yang pertama kali berkahwin akan mendapat RM1,000. Itu janji daripada USNO. Anda boleh dapat saksikan di paparan skrin anda. USNO ni memikirkan mengenai pasangan yang baru berkahwin lah. Saya kira ialah dah keluar duit banyak untuk berkahwin, dan RM1,000 sebagai sagu hati kepada mereka lah dalam membina rumah tangga baru tu kan. Tapi sebenarnya USNO banyak lagi berikan manifesto tu. Antaranya ada hadiah kelahiran RM300 bagi setiap anak Sabah, pembiayaan perubatan kepada rakyat Sabah sehingga RM10,000. Dan kalau kita lihat manifesto ini, setiap parti itu cuba membawakan manifesto yang terbaik untuk rakyat Sabah, tapi sebenarnya yang penting adalah mengotakan manifesto tersebut. Betul. Dan kalau kita lihat sebelum ini pun ada yang mengatakan manifesto itu bukan kitab suci. Jadi ia hanyalah janji-janji politik saja, rakyat yang menilai segalanya. Dan untuk itu kita akan berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan membawakan juga perkembangan daripada Sabah daripada editor kanan kita Haji Nazri. Kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, seperti dijanjikan kita ingin membawakan cerita-cerita daripada Sabah bersepeda dengan PRN Sabah nanti. Dan ini satu cerita kita ingin kongsikan yang wartawan ataupun yang editor kanan kita ingin bawakan, iaitu melihat kepada perniagaan peralatan sukan yang diusahakan sejak 20 tahun lalu hampir musnah akibat wabak COVID-19 dan 3 bulan jualan terhenti, tempahan pelanggan dibatal dan kedai terpaksa ditutup. Namun untuk mengalah dan duduk mengeluh tidak sama sekali, Ewan segera bangkit, mencuba perniagaan baru dan mempelbagai produk jualan sesuai dengan situasi COVID-19 dan arahan PKPP. Dan usahawan muda dari Lahad Datu ini wajar dibantu dan diberi galakan untuk bangkit pantas dari ujian pandemik. Dan ini kita bawakan kisah Rizwan atau Ewan, usahawan muda di N62 Silam, Lahad Datu, Sabah. Silakan. Dalam kehangatan suhu pilihan raya negeri Sabah 2020 ini, kebetulan saya berada di N62 Silam di bawah Parlimen Lahad Datu. Saya ingin melihat realiti masyarakat, apatah lagi di kalangan anak muda. Dan saya amat bertuah dapat bertemu seorang anak muda yang dikira berjaya dalam bidang diceburinya, seorang usahawan. Dan saya perkenalkan saudara Iwan Jagoh Sport. Kenapa dipanggil Jagoh Sport tu, itulah kita nak tahu lebih lanjut. Jadi pagi ini kita akan melihat Iwan. Sebenarnya saya agak terperanjat juga apabila datang ke Lahad Datu, diperkenalkan oleh rakan di sini. Iwan mempunyai lebih daripada 3 ke 5 cawangan. Ya, betul. Seperti ini, premis menjual peralatan sukan dan juga cenderamata. Dah berapa lama berkecimpung dalam usahawan sebegini? Alhamdulillah, syukur ya. Saya telah beroperasi ya, iaitu atas branding saya punya company iaitu Jagoh Sport ya. Sudah beroperasi dari tahun 2001 hingga sekarang. Jadi dia sudah tahun. Masuk 20 tahun. Ya. Dalam 20 tahun itu, insya-Allah. Kenapa memilih bidang peralatan sukan dan sebahagian daripada membekalkan ataupun cenderahati, cenderamata, piala-piala dan juga pengurusan acara? Okey. Kami sebenarnya lahir daripada keluarga yang minat sukan dan pelbagai jenis sukan, dan arwah saya sendiri seorang pemain badminton. Lepas tu uncle saya, family saya, adik-beradik semua terlibat dalam dunia sukan, dan saya mengambil poin ini, peluang ini untuk
bawa benda ini kepada bisnes. Dan saya melihat di kawasan ini, terutama Lahadatul, dia dikontrol oleh orang Cina sendiri. Dan saya cuba cuburi, dan benda ini saya dapat idea melalui uncle saya, Cikgu Alimin Sarip, ya, seorang guru di Lahadatul ini. Dan kami bertukar-tukar pandangan dan kami wujudkan satu kedai sukan yang bermula di Center Point pada tahun 2001. Itu yang pertama sekali. Yang pertama sekali. So dan yang tempat kita duduk sekarang ini kita buka tahun 2007 dan seterusnya kita buka cawangan di Perdana, dan apabila saya dapat jodoh berkahwin, saya buka cawangan lagi di Tawau. Cawangan jodoh pun di Tawau. Cawangan perniagaan pun dibuka. Jangan silap langkah. Okey, kenapa kataupun Iwan tidak mahu kataupun membuka perniagaan ini di bandar besar seperti Kota Kinabalu? Ya, kita tahu sebagai anak tempatan Lahadatul, tetapi kenapa membuat keputusan untuk melaksanakannya ataupun merealisasikan impian itu di Lahadatul? Kerana kita tahu pasarannya kecil, populasinya kecil, bandar pun tidak sebesar Kota Kinabalu kalau kita boleh bandingkan, apatah lagi Kuala Lumpur kan. Kenapa nak kekal di Lahadatul? Okey, untuk makluman Tuan Haji, alhamdulillah tahun ini sebenarnya sudah ada perancangan untuk membuka di branch di Kota Kinabalu, dan baru kita siapkan trading lesson tu. So alhamdulillah trading lesson untuk di kawasan KK lah tu, DBKK. So alhamdulillah kita akan set up dalam 2 bulan ke depan ni. InsyaAllah lah. Memang ini juga disebabkan asbab PKP, menyebabkan saya berfikir dan tim saya berfikir untuk kembangkan lagi di kawasan yang tumpuan ramai. Tapi saya nak tahu tu kenapa pilih bermula di Lahadatul? Kerana saya memang anak jati Lahadatul. So family saya semua berasal dari sini. Betul. Okey. Jadi itu. Saya lihat pelbagai jenis peralatan sukan, jersey bola sepak, jersey sukan-sukan lain dan sebagainya. Siapa pelanggan utama Iwan di Jago Sport ini? Sebelum ini memang kepada personal, kawan-kawan apa semua, dan kita mengurak langkah untuk macam mana pembelian tu tidak melibatkan one piece, kuantiti yang sedikit, runcit. So kita upgrade. So kita main untuk team order government. So itulah yang antara kita nampak cepat untuk kita peroleh income yang lebih lebih, walaupun keadaan semasa, contohlah time COVID ni memang agak mencabar, tapi kita ada team order daripada jabatan ataupun sekolah, walaupun pihak sekolah tidak membenarkan aktiviti, tapi kita beralih kepada peralatan lain selain sekolah. Contohlah sekarang ini memang event atau sukan tidak dibenarkan, tapi ada order-order khas yang boleh kita supply di sekolah. Contohlah barangan COVID. Barangan COVID. Itu simpan dulu. Okey, Iwan. Untuk menjadi seorang usahawan berjaya di kawasan pekan kecil seperti Lahadatul, apa kataupun kriteria ataupun apa kataupun kemahiran yang perlu ada untuk kita survive? Yalah, sukar juga kalau ikut pemandangan saya ini, yalah, marketnya kecil kan, orang-orang yang ingin melihat sesuatu perniagaan itu sentiasa membandingkan di kawasan-kawasan yang besar dan sebagainya. Tetapi Iwan ingin terus kekal Lahadatul sebagai base utama ini. Kenapa? Apa kriteria yang perlu ada sebagai pemain perniagaan tinggal di kawasan yang berpopulasi kecil dan seperti Lahadatul ini? Sebenarnya kalau cerita berkenaan dengan bisnes ni, so benda tu kau kena minat dulu, minat dan hobi. Minat dan hobi, habis kita tidak tahu perjalanan bisnes kita, dia ada turun naik. Betul. Apabila turun, di situlah kita bukan dari segi modal semata-mata, tapi sebenarnya minatlah yang paling utama. Hobilah, bagi saya hobi. So kita sudah maklum keadaan bisnes turun naik. Apabila turun, di situlah kita lihat, di situ minat kita. Maksudnya kita akan berusaha macam mana mau bangkit untuk bila orang kalau tak meningkat pun dia stabil. Kerana apabila kita meminati apa yang kita hobi, yang kita suka, so benda tu kita akan jaga ataupun
buat sampai akhir hayat lah, maksudnya begitu. So, dan saya sendiri memang berminat dari dunia sukan bola sepak, futsal, badminton. So benda tu bagi saya jiwa saya. Jadi saya buka lagi kedai peralatan sukan, equipment. So saya Maksudnya cukup gembira. cukup gembira lah. Dan passion. Yes, betul. Ketika bergiat dalam sukan apa yang Wan ataupun ceburi dan juga di mana levelnya? Okey, saya pernah juga bermain bola untuk first sekolah. Saya memang mewakili peringkat negeri. Lepas tu saya belajar di Poli. Lepas tu saya pernah dipanggil untuk Reserve League. Lepas tu saya nampak ada satu yang perlu saya pegang, iaitu bisnes yang saya minat. Maksudnya sukan. Dan saya belajarlah, ini sebab saya belajar di Kota Kinabalu dan saya lihat kedai sukan dimonopoli oleh memang bukan Bumi Putra. Dan saya study, terus terang memang bukan mudah juga saya menghadapi 2 tahun yang sukar kerana awal-awal dia memang sulitlah dan orang belum yakin kemampuan Bumi Putra untuk buka tempatan sendiri. So apapun, jangan putus asa, teruskan usaha, banyakkan berdoa, tim kena tough. Tim kena tough untuk sama-sama sama-sama berjaya. Okey, Wan, ketika PKP semua orang mengeluh, terutamanya orang bisnes. Yes. 3 bulan seolah-olah tutup kedai kan, masuk perniagaan ini masuk freezer lah, masuk ke peti sejuk. Apa yang Iwan buat dan juga bagaimana boleh survive sampai ke tahap ini? Okey, alhamdulillah ya. Kalau dipikir kembali, PKP start bulan 3 tu memang terus terang semua majikan-majikan yang ada di mungkin seluruh Malaysia berfikir. Apalagi sektor-sektor yang terkesan, contoh sektor pelancongan dan sektor sukan, antara yang terkesan. Dan apabila PM umumkan PKP disambung lagi sampai bulan 12, memang kami sebagai majikan kena kreatif. Ya, first PKP memang terus terang kita terpaksa ikut tren semasa. Sukan tu kita terpaksa belakangkan kerana memang tidak ada lagi sukan ataupun aktiviti riada dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. So kita bawa mesyuarat dengan tim, kita guna Zoom mesyuarat, bagi tahu sekarang kita fokus bagian makanan dulu. Dan saya juga selain sukan, saya juga ada supply satu produk, iaitu produk kita punya sambal terasi. Itulah yang kita bagi kita punya tim untuk survive dorang punya monthly. Pendapatan dorang. Kalau dorang mengharap kami punya ini, memang kita pun 3 bulan tidak beroperasi. Tapi alhamdulillah kita punya pasukan semua akur dan mengikut kita punya arahan, dan mereka sampai sekarang saya belum ada tidak dibuang kerja. Tidak dibuang kerja. Walaupun memang keadaan sangat sukar lah sebenarnya. Tapi kita tengok Wan, ada face mask, ada sanitizer, ada peralatan menyukat suhu. Adakah ini juga sebahagian daripada peralihan dalam menampung kerugian dalam pada bulan 5 kebetulan sekolah dia ada turun bajet untuk peralatan untuk barang-barang COVID. So alhamdulillah berkat doa kita semua kita dapat job. Kita dapat job tu untuk kita boleh maintain dalam 3 bulan ke depan lagi. So syukurlah. Itu yang kita, dan apa yang paling penting dalam kami punya pasukan ini sebenarnya, semua kita arahkan dalam time COVID begini, kita arahkan kita punya staf pasukan supaya lancarkan bersedekah. Banyakkan membantu dengan orang lain. Walaupun kita terkesan, tapi ada lagi yang lebih terkesan. So kita ajak semua kita punya pasukan, staf-staf kita supaya teruskan bantu bersedekah. Orang lain. Ingat, ada yang lebih susah dari kita lagi sebenarnya. Bagi pelarian negeri ini, Wan, nak ataupun tidak, kita memahukan seorang ahli politik yang mewakili kita, yang bervisi untuk menolong orang yang ada orang kata pun kecenderungan seperti Iwan. Jadi bagaimana mereka perlu orang kata pun menolong usahawan muda, terutamanya di kawasan Lahad Datu ini, kerja pun susah kan, kilang pun tiada, industri pun terkesan akibat COVID. Jadi pemimpin yang bagaimana Iwan rasa perlu membuka minda mereka, menjaga kebajikan dan juga membuka peluang lebih luas untuk perniagaan kepada anak muda di Lahad Datu. Memanglah kita mengharap selepas ini pemimpin
yang bakal kita punya YB di Lahadatul sendiri, memang kita harapkan satu perubahan, apalagi dalam keadaan COVID begini. Kita melihat sendiri ramai di antara pekerja-pekerja sudah tidak bekerja, ya, tidak dapat menganggur. So kita berharap di sinilah bakal YB kita memainkan peranan untuk macam mana menolong rakyat di daerah Lahadatul ini supaya dorang boleh memiliki kerja semula dan macam mana dorang boleh kembangkan bisnes mereka masing-masing. Memanglah satu proses yang berat, tetapi you sebagai pemimpin kena pikirkan masalah rakyat, terutama di kawasan daerah Lahadatul sendiri. So kita mengharap juga bantuan-bantuan dari kerajaan untuk kita kira starting balik lah bisnes lepas PKP ini, kita starting balik, yaitu mungkin dari segi modal kerja dan begitu juga dengan bantuan-bantuan yang lain lah. So kita menganggap selepas PKP ini dia macam kira baru starting balik. Dan terus terang kami untuk company kita Jago Sport dan Ridwan Sport, Zoom LD dan yang lain ini memang kita antara yang sangat terkesan lah, sehingga apabila PM umumkan sehingga Desember ini kan, so kami kena kreatif lah macam mana untuk kami survive kami punya bisnes sendiri. Dan kami berharap memang bakal calon yang bertanding untuk PRN kali ini bantu kami. Memang kita mengharapkan bantuan daripada ini, dan dengan asbab bantuan tu kami juga akan berusaha untuk membantu orang lain. Pasti. Kami akan membantu. Bukan maksudnya bantu kami dan kami terus lepas tanggungjawab begitu. Kami faham, kami ada amanah juga yang perlu selesaikan masalah rakyat semampu kami. Jadi kita berharap begitulah. Maksudnya walaupun orang tu kita tengok usahawan tu sudah berjaya, tapi tolong bantu juga dia. Kerana dia pasti akan membantu dengan orang lain. Menyediakan pekerjaan, yes, pekerja betul, dan peluang sebagainya. pekerjaan. Paling penting peluang pekerjaan. Dan saya sedih, dan kami di tim kita punya company Jago Sport, Ridwan Sport ni memang kita jaga kebajikan lah. Maksudnya apapun terjadi tidak ada istilah pembuangan pekerja. Dan alhamdulillah setakat ini Berapa orang bekerja, Wan? dalam belas lah, saya pun tak pasti dalam berapa ada. Kurang-kurangnya boleh terus mendapat punca pendapatan. Yes, kan? ya. Dan keadaan sukar. Cari kerja bukan senang sekarang, Wan. Oh, betul. Sekarang dan hampir setiap hari, hampir setiap minggu saya dapat WhatsApp daripada ini kawan-kawan untuk offer anaknya bekerja. Dan kami tidak mampu sebenarnya. Ya, dan saya pun terus terang Sedih. kurangkan Perbelanjaan. perbelanjaan saya juga. Head count kita, ya, kan? betul. Overhead kita kena kurangkan. Yes, Okey, betul. terima kasih Iwan. Okay. Dago Sports begitu terkesan dengan ceritanya. Bayangkanlah perniagaan sudah dibina hampir 20 tahun, tetapi hanya kerana COVID semuanya hampir start bermula semula. Dan saya rasa itu juga yang dihadapi oleh kebanyakan usahawan kecil dan sederhana di seluruh negeri Sabah, apatah lagi di N62 Silam di Lahadatul ini. Terima kasih Wan. Ya, terima kasih juga. Semoga terus sukses apa juga yang diceburi, perniagaan baru yang diperolehi, kerana terpaksa lebih kreatif berfikir di luar kotak kerana untuk survive. Kerana COVID ini kita tidak tahu bila berakhirnya, dan pemimpin yang akan dipilih perlulah mendengar rintihan usahawan seperti Iwan dari Jago Sport ini. Kita jumpa lagi dalam Sabah Memilih. Pastinya cerita-cerita inspirasi dan rakyat akan kami paparkan sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri Sabah kali ini.